Ai uzkur ya Muhammad, beri peringatan olehmu ya Muhammad. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana bahasanya pengingatan itu menjadi manfaat, iaitu bertambah keimanan, manfaat iman, bertambah iman bagi tiap-tiap orang yang mukmin. Sesungguhnya orang-orang mukmin ni dia tak akan merasa puas selagi mana tak bertemu dengan Tuhan dia. Maka orang mukmin dia tak puas mendengar nasihat, mendengar tazkirah. Adapun orang munafik berbeza, kerana kita faham orang munafik ni hanya saja ia menzahirkan keimanan, keislamannya pada rupa yang zahir. Adapun pada sisi batinnya ingkar, akan sebagai ingkar yang bersangatan. Baik, dengan tajuk kita malam ni, iaitu tajuknya yang diberikan kepada saya Isra' Mi'raj daripada kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Isra' Mi'raj. Yakni peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah salah satu peristiwa yang agung dalam perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa yang pada adat dia panggil, perkara yang menyalahi adat. Adapun pada akal tak menyalahi, kerana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya Allah Taala itu amat kuasa dia atas tiap-tiap suatu. Syai' di sini dengan makna tiap-tiap perkara yang jaizun, tiap-tiap perkara yang harus, iaitu terima ada, terima tak ada. Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Itu dikatakan perkara yang jaizul aqli, benda yang boleh sah terima akal kita, ada dia tak ada dia. Seperti perkara Isra' wal Mi'raj, boleh terima akal kita ada, dan boleh juga terima akal kita tak ada. Oleh itu, mari kita reti dulu sikit-sikit tentang ataupun dia kata makna ataupun pengertian Isra' Mi'raj. Daripada secara bahasanya, lurahnya, iaitu Isra' diambil daripada perkataan sarah, yang bermakna perjalanan di malam hari. Itu pada loraknya, pada lurah dia panggil, yang diambil daripada fi'il madhi dia sarah, iaitu Isra' itu perjalanan yang di malam hari. Adapun secara istilahnya, Isra' iaitu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Raisul Malaikah, dipanggil ketua para malaikat, iaitu Jibril alaihi salam. Boleh baca dua wajah, sama ada nak baca Jibril ataupun Jibril, iaitu perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sharih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi demikian, subhanalladzi, subhan yang mana tanazzah, maha suci Allah, makna tanazzahu, maha suci Allah. Allazi asra bi 'abdihi lailam, yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil haram, min dia panggil min ibtidaiyah, permulaannya. Kalau orang ngaji logat dia tahu, min dia panggil ibtidaiyah, permulaannya daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ila dengan mana intihaiyah, mana dengan mana muntahi, kesudahannya. Ila tu iaitu Masjidil Aqsa ila akhir ayat. Seterusnya lah. Ayat ni dah awak cakap dah kecoh, dah masyhur dah di telinga kita.
Kalau tak ngapa lagi gak tu. Orang tak berapa nak makan lagi lah tu kan. Makna tak kurang lagi apa? Kurang lagi lah kita bermulazamah dengan Al-Quran. Dah. Baik. Itu nas dipanggil nas yang qat'i. Dalil yang qat'i. Dalil ada dua. Satu dia panggil al-bayyinah naqliyah. Yang satu lagi dia panggil al-bayyinah aqliyah. Iaitu bila sebut al-bayyinah naqliyah yang diambil daripada Quran dan juga hadis sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-bayyinah naqliyah aqliyah iaitu ijma' al-ulama dan juga qiyas al-ulama. Sebab itulah dalil agama ni tidak terhenti di atas Quran saja. Tidak terhenti di atas Quran sahaja. Dia kena cukup 4. Iaitu Quran dan hadis itu dia panggil bayyinah naqliyah. Ijma' ulama, qiyas ulama dia panggil bayyinah aqliyah. Kerana Quran ni dia tak turun atas orang gila. Atas orang gila tak ada taklif. Atas budak-budak tak ada taklif. Atas lembu khubah tak ada taklif. Jadi turun atas yang berakal. Jadi Quran dengan akal ni dia tak pisah. Banyak ayat-ayat ni Allah Taala tuju kepada afala tadhakkarun, afala ta'qilun, afala tubsirun, ya ulul albab. Itu semua merujuk pada akal. Orang yang mempunyai akal. Mana Quran dengan akal ni tak bersalah. Kalau kita tengok Quran tu bersalah dengan akal tu, hak tu bukan hakikat dia Quran dengan akal bersalah. Kita yang tak jumpa cari. Kita yang jahil. Ilmu kita tak apa. Quran dengan akal ni tak bersalahan. Itu yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitabnya. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Imam Ghazali mentafsirkan, mentakwilkan, iaitu cahaya di atas cahaya. Pertamanya cahaya Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Dan cahaya lagi satu iaitu petunjuk akal. Baik. Di sisi ijma' ulama, wajib kita beriman dengan perkara yang ghaibiyah. Kerana ahli sunnah wal jamaah, apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, kita ada usul akidah kita. Ahli sunnah wal jamaah ada usul akidah kita, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, iaitu asas yang dibinakan di atasnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila disebut Ahlussunnah wal Jamaah, idza utliqa bi Ahlussunnah wal Jamaah, wal muradu bihi al-Asy'ari wal Maturidi. Apabila sebut kata Ahlussunnah wal Jamaah, itlaq selalu dah kena kepada iaitu mazhab Abu Hasan Ali Asy'ari dan Maturidi, iaitu pada pendapat, pada ijtihad ulama mutaakhirin, yakni ulama yang selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 tahun. Jadi asas yang dibinakan di atasnya mazhab Asy'ari dan Maturidi ni, iaitu ada beberapa perkara. Sesungguhnya terbina manhaj, yakni jalanan mazhab Abu Hasan Asy'ari ni di atas tiang yang kuat dan kerah, iaitu mana? Bertaufik, artinya menyatukan di antara qat'i aqli dan juga qat'i naqli. Bukan semata-mata Quran, hadis ambil ipung dua selalu. Pertama dia panggil qat'i aqli dan yang keduanya qat'i naqli. Seretak selalu dah. Tidak seperti mana Mu'tazilah, dia kalau dia tengok Al-Quran, Al-Quran tu menyalahi dengan akal, dia tinggal Quran, dia ambil tahsinul akli, dia ambil pakar akal. Tak seperti makna Mujassimah, Musyabbihah, dia kalau tengok perkara ni menyalahi akal, dia tinggal akal, dia ambil Quran saja. Kita Ahlussunnah dah. Ahlussunnah ni ada dua-dua, himpun selalu dah. Sebab akal dengan Quran ni dia tak cerah tanggal, dia muafakat sentiasa. Dah. Sebab Quran ni turun di atas orang yang berakal.
Dan bahawasanya akal dan nakal itu tiap-tiap daripada keduanya ialah hujah yang terjadi dan bersusung dan bersatu pada hakikatnya dan kesudahannya. Hujah nakli dan hujah akli itu bersusung dan bersatu pada hakikatnya dan kesudahannya. Tak cerah tanggal. Sekalipun berlainan tariqahnya, walaupun berlainan tariqahnya. Dan uslub dia tu berlainan. Uslub akal lagu lain, uslub Quran lain, tapi dia tak bersalah. Nah, maka akal yang sharih itu tidak berlawanan dan tidak bermusuh-musuhan ia sama sekali serta nakli. Akal yang sahih, dia tak berlawanan sama sekali dengan nakli qat'i yang sahih. Dengan ayat Quran yang sahih yang muhkamah. Ayat Quran dua pula, ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihat. Dan dengan inilah berdiri tegak dan berhenti oleh Imam Abu Hasan Asy'ari akan mauqif yang wasati, yang pertengahan, yang sunni lagi. Di antara mereka itu yang berkata, dengan akal saja. Ada ulama setengahnya berkata dengan akal saja serta membatalkan akli. Hak tadilah sebut Mu'tazilah tu, dia pakai akal semata. Dia pakai akal semata. Setengahnya pakai Quran semata. Ambil zahir-zahir ayat yang mutasyabihat sekalipun guna buat hujah dan tinggalkan akal. Hak tu pun dia panggil rasak juga. Rasak juga dah. Kenapa? Nak faham Quran ni dia banyak. Quran dia umpama apa? Dia umpama lautan luah. Umpama padang pasir yang luah. Apa benda padang pasir yang luah ni? Lautan yang luah ni, kalau kita tak ada bahtera yang besar, alat yang cukup, mana kapal hak besar. Mana kalau kita nak masuk pada pasir, kita tak ada alat yang cukup. Kita nak masuk laut, tak ada laut yang gelombang besar tu, tak ada kapal besar, tak lama banget tenggelam. Kalau masuk pada pasir, tak ada alat cukup, tak lama sesak daripada pasir tu. Gitu juga Quran. Kalau kita mengharungi dengan tak ada alat cukup, niscaya Quran tu yang akan menyesatkan kita. Baik. Pujian para ulama di atas mazhab Abi Hasan Asy'ari ni banyak. Banyak. Kalau nak cerita tak habis, tak cukup masa, kena masuk kelas khusus. Cumanya kita nak ayat sikit-sikit lah, sedikit-sedikit. Bab apa tu kita kena pegang, mesti kena tahu Isra' Mi'raj ni mengikut kaca pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, kerana dia berkaitan dengan akidah. Sebab tu kena tahu. Sebab tu kita kena tahu. Kerana banyak ulama mengatakan bahawasanya sebelum kita fa'lamu ayyuhal ikhwan, ketahui olehmu wahai saudara-saudara seagamaku, annal asla wal asasa, sesungguhnya asal dan asas. Asal ni humbi ni tapak dia panggil. Kalau konkret tu dia panggil bing. Seperti dalam hadis Nabi sebut, inna da'amatal baiti asasuhu. Sonya da'amata makna tu apa dia panggil bing. Keteguhan, ketetapan, keutuhan sesebuah rumah tu asasuhu, iaitu bing dia. Orang Kelantan panggil tapak gajah. Wa da'amatad din, dan asah keteguhan agama tu huwa ma'rifatullah, iaitu mengenal akan Allah, iaitu mengenal akan sifat-sifat Allah. Itu keteguhan, ketetapan agama. Adapun rumah, keteguhan dia duduk di mana? Duduk di bing dia. Kita tengok KLCC tinggi, tegak. Kita nampak bangunan dia, tapi hak hukum mana? Bing dia. Supaya masjid ni, kita takdir, kita buat misal kata, kalulah KLCC di Kuala Lumpur tu, bing dia ni pakai bing masjid ni lagu mana? Tak ada dua tingkat, lekong utuh. Bing dia tu saya biasa masuk dah. Sebelum duduk tengah buat tu saya biasa masuk dah ke LCC ni. Arwah ayah saya dia bawa lori trailer ni. Satu hari kena ngatar besi nak buat ke LCC tu kecil-kecil.
besar-besar ni. Habis nak buat. Masuk tu cikgu, dalam tanah tu jalan tu musing lagu. Masuk rapat, hok pekerja pakai lift belakang. Saya rasa lah seganda lagi lah daripada tinggi bangunan tu. Tu nak buat asah dia. Nampak tirai-tirai dalam tanah tu dia ikat besi tu. Lagu tu besar-besar. 2-3 meluk duk ikat besi tu. Ratus-ratus ribu. Bukan orang Melayu lah hok buatnya. Kebanyakan dengan Bangla dengan Indonesia. Dah. Ingatan. Tu asah dia. Dalam tu masuk patak bumi tu nak buat asah dia. Sebab tu dia kokoh. Dibing dia. Ada pun agama ni kekokohan dia, keteguhan dia di mana? Iaitu di ma'rifatullah, dikenal Allah tu. Dikenal Allah tu. Iaitu kenal dengan makna gapo ni? Beza, reti beza. Tu makna kenal ni, kenal Tuhan ni, kenal sifat Tuhan ni, kita boleh beza sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Tu dia panggil kenal. Kalau tak boleh beza, tak boleh beza dia panggil tak kenal lagi. Mana tak lepas lah fardu ain itu. Reti beza antara yang qadim dan yang hadis hak baru. Sebab tu ulama kata fa'lamu ayyuhal ikhwan. Ketahui olehmu wahai saudaraku, yakni saudara seagama. Annal asla wal asasa, hanya sanya humbi dan asah, iaitu humbi agama, asah agama tu. Huwa ma'rifatul ma'budi, iaitu mengenal akan Tuhan yang nak disembah tu. Qablal dahulu al-ibadah, qabla al-ibadati, dahulu sebelum beribadatkannya. Wazalika haqiqatu makna syahadah, bermula demikian itu kenal Tuhan sebelum pada kita nak sembah Tuhan tu, iaitulah hakikat syahadah. Hakikat syahadah bermakna dalam syahadah tu ada hakikat ma'rifah, iaitu dia kata apa? Ma'rifatu ammah, ma'rifah yang ammah, iaitu kenal Tuhan yang dibuat sekat oleh ulama. Kenal 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, 41. Lepas tu demikian itu juga hak Rasul. Ada 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, ada 1 sifat yang harus, 9. Hipung belaka tu 50 akidah ada dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mempelajarinya. Sehingga tahu akan dalil-dalil ijmali dan juga dalil-dalil tafsili. Dalil tafsili tu fardu kifayah. Dengan makna apa? Satu marhalah kena ada seorang wireti. Adapun atas orang-orang ni cukup tahu dalil ijmali tak apa dah. Soalah ke mana? Orang tanya mana dalil kata Tuhan ni ada. Kita pun ayat tak reti nak ayat kata alam ni ada lepas dah. Lepaslah fardu ain. Mana dalil Tuhan kata Tuhan tu bapa, bersifat Allah wujud. Kidam bapa. Habis 20 tu kita buat mari kata alam ni tak apa dah. Mana dalil kata Tuhan bersifat dengan bapa? Alam ni tak apa dah. Mana dalil Tuhan bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsi? Alam ni. Mana dalil Tuhan tu bersifat dengan qadir, qudrat? Alam ni tak apa dah. Mana kita menjadikan alam ini sebagai dalil. Yalah dah, alam ni sebagai dalil. Dah. Sebab tu dalil tu dia kata, dalil tu tak semestinya Quran. Tak semestinya Quran tu dalil. Sebab dalil-dalil ni kalau kita tengok balik dalam definisi dia, iaitu barang yang menunjuki atas kebenaran adanya suatu barang yang lainnya. Tu dia panggil. Dalil-dalil ni iaitu barang yang menunjuki atas kebenaran adanya suatu barang yang lainnya. Tu dalil. Dalil ni tak terhenti di atas Quran saja. Benar? Sebab kenapa ya? Gapo dia dalil? Orang tanya dalil, gapo dia dalil? Dalil lah. Dalil gitu. Supaya kita orang tanya kita, suk gapo suk? Gapo dia suk? Kalau orang tanya, suk gapo suk? Gapo dia suk? Tom yam gapo dia? Suk Suk gapo tom yam? Ada. Dah. Suk ni diambil daripada bahasa Arab, surf. Asal dia surf. Suk ni asal daripada bahasa Arab. Surf. Apa makna surf ni? Iaitu hirup.
Hirup. Surf dengan mana? Hirup. Apa? Jadi boleh orang Melayu kita istimewa guna, tak? Ambil daripada surf Arab tu buat jadi sup. Tengok orang makan sup kan? Sup apa makna sup ni? Mana? Hirup. Tu makan sup orang hirup. Ambil sup pakat tak ya? Pakai sudu pun ambil hirup. Tu mana surf? Hirup. Tu sup. Tu makna sup apa? Hirup. Makna sup ni hirup. Bukan sup tom yam sup tak. Sup ni hirup. Tu makna sup. Yang diambil daripada surf dengan makna apa? Hirup. Dah. Kita mana sebut kan, mana sebut? Sup. Gapo dia sup? Sup lah. Gapo dia tom yam sup lah. Tapi nak royak gapo dia sup? Sup ni dia tak boleh. Orang tak makan suap. Ada orang makan hirup. Hirup belaka. Pok marilah sup tom yam ke, sup gajah, sup rumah, semua makan cara hirup. Hirup. Itulah makna sup. Jadi dalil-dalil tak reti pada Quran. Tak terti atas tak terti di atas hadis. Kan? Iaitu dia panggil tu bayyinah naqliyah. Ada dalil dia itu dia panggil apa? Bayyinah akliyah. Iaitu dalil tu barang yang menunjuki atas kebenarannya. Adanya suatu barang yang lainnya. Seperti misal kata, mana kita kata mana? Kata dalil kata di sana ada api. Mana dalil dia kata di sana ada api? Asak tu tengok asak. Asak tu jadi dalil bahawa sana di sana ada api. Jadi asak tu dia panggil apa? Dalil. Api tu dia panggil madlul yang ditunjuk. Nampak? Lepas tu kita pun tu dia panggil dilalah. Tu dia panggil dilalah. Dah. Tu. Dah. Jadi, dah. Kalau nak kecek panjang lagi. Kita kembali balik. Baik. Kita kembali kepada kita. Peristiwa Isra' Mi'raj ni iaitu di sisi ulama, ijma' ulama bahawasanya wajib mengimankan dia. Iman dengan perkara Isra' Mi'raj tu. Isra' tu berjalan daripada Masjid Haram sampai ke Masjid Aqsa tu, ijma' ulama wajib kita kena iman ni dia. Kalau tak beriman dengan Isra' ini, kufur. Tak ada khilaf ulama. Kerana apa? Nas dia soreh, jelas terang Allah Taala sebut dalam Quran. Yang khilafnya mana? Di Mi'raj. Di Mi'raj. Pengertian Mi'raj pula. Gapo dia Mi'raj ni? Mi'raj ni kalau daripada segi bahasanya dari kata makna Mi'raj ni. Mi'raj daripada kata bahasanya iaitu suatu alat. Mi'raj ni suatu alat, daripada segi bahasa logatnya adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Makna tangga lah. Tangga lah dah. Tangga. Itu daripada segi logatnya. Mi'raj ni tangga. Dah tangga. Adapun secara istilah ulama, Mi'raj bermakna tangga yang khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik daripada bumi menuju ke atas langit. Itu Mi'raj. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Najm. Ayat 100 hingga 18 panjang. Kisah Mi'raj, Isra' Mi'raj. Makna secara umum kisah yang menakjubkan ini disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Nah, disebut Allah Taala dalam Quran. Cumanya khilaf ulama tentang Mi'raj. Setengah ulama mengatakan tidak kufur, tapi fasik, dosa besar orang yang tak beriman dengan perkara Mi'raj. Setengah ulama kata kufur, itu khilaf. Tapi Isra' tak ada khilaf. Siapa tak beriman tu kufur. Mi'raj tu ada khilaf sikit. Ada khilaf sikit. Baik, bapa kita kena faham, kena tilik, kena pandang, kena tengok Isra' Mi'raj ni daripada kaca Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yajma'ullaha amra ummati 'ala dhalalin abadan. Allah Ta'ala tak menghimpunkan urusan umat aku. Umat mana ni? Umat mana? Umat kita ke? Kalau kita ni
Kita ni tak boleh beripung, kita orang awal ni beripung golok kan. Golok payah. Umat mana hak Nabi masuk ni? Umat mana? Ayil mujtahidin. Umat yang ada martabat ulama mujtahidin. Yang ni dia masukkan Nabi SAW. Maknanya apa? Kalau ulama tu dia beripung, ada masalah tentang satu kemuskilan agama, bila beripung ulama mujtahidin ni, masalah tu akan selesai. Senang, mudah bagi awam. Tapi kalau kita beripung, tak jadi molek. Nah, kita orang awam ni buat apa? Kita pergi dengan hawa nafsu, bukan pergi dengan ilmu. Kita pergi dengan jahil kita, dengan amarah kita, dengan hasad kita, deki kita. Ada. Ni kata pasal agama, pasal dunia apa kita berebut. Ulama dia bersih hati. Ada. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Allah Taala sebut terang-terang tu. Inna tu dipanggil ala. Ada tu hasrin. Maknanya nak tunjuk takhsis, sungguh khususkan. Hanya yang paling takut akan Allah setengah daripada hamba-Nya, iaitu apa? Al-ulama. Allah Taala puji ulama. Maksud sini dalam hadis ni sebagaimana pentafsiran ulama-ulama muhaddisin, iaitu yang dikatakan ummati di sini ayil mujtahidin, iaitu ulama-ulama yang berpangkat, yang sampai darjah dia, martabat dia mujtahidin. Hak mana boleh mujtahid, boleh ijtihad dan tubik istinbat hukum daripada Quran dengan kaedah dia tersendiri. Adapun kita kena nupai orang. Nah, baik. Mana dah? La yajma'u Allah amran ummati ala dhalalin. Allah Taala tak menghimpunkan urusan umat aku, yakni ulama mujtahid itu ala dhalalin, di atas kesesatan. Abadan, selama-lamanya. Taukid abadan, selama-lamanya. Ittabi'us sawadal a'zama. Ittabi'u, dia panggil kata perintah. Ittabi'us sawadal a'zam. Ada perintah. Dalam hadis ni ada perintah. Ittabi'us sawadal a'zam. Mana-mana hendaklah, lazimlah, mana mestilah kamu ikut turut as-sawadal a'zam. Apa makna as-sawadal a'zam? Iaitu majoriti ulama. Kena tengok dalam bab akidah, tengok pegangnya ulama mana hak banyak pegang. Dalam bab fiqh pula gitu, kena tengok mana ulama hak banyak pegang. Bab apa di Malaysia kita ni ada lazim dia dah ghalib dia dengan mazhab Syafi'i, berakidah Ahlussunnah Jamaah daripada Asy'ari Maturidi, dan bermazhab tasawuf dengan mazhab Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Kenapa? Kerana kalau kita tilik balik sejarah ulama yang masuk ke Nusantara kita inilah bermula daripada Yaman. Kalau kata kita ni ulama-ulama yang masuk sama ada ke kurun 6 ke kurun 12 ke, selepas pada jatuh kerajaan Uthmaniyah, masuk sini bermulanya daripada Farsi Iran, nescaya kita ni, kebanyakan kita ni bermazhab Syiah. Tak berlaku gitu. Tapi ada juga, tak berlaku pun ada juga. Hak nyusuk-nyusuk. Tak berlaku gitu. Kalau kata kita ni ulama yang bawa agama tu, ada wak mari menyampai pada raja-raja Melayu di sini, ada yang mari daripada blok-blok India tu, nescaya kita ni lazimlah bermazhab Hanafi. Tapi tak berlaku juga gitu. Tak berlaku juga gitu. Hak berlakunya kita ni lazim masyhur, bahasa barat glamour, terkenal dengan mazhab Syafi'i. Itu dalil menunjuk kata apa? Ulama yang masuk menyampaikan dakwah ke Nusantara kita, Malaysia kita ni, Indonesia dan juga Fatani, Brunei, iaitu daripada Yaman. Kebanyakan umat ulama-ulama Ahlul Bait daripada Yaman itulah yang bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ariyah dan bertasawuf dengan tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebab itulah sebab tu bila ada yang nak menyalahi majoriti ni, dia jadi pecah belah. Sebab tu kena jaga kesatuan. Bukan daripada segi kesatuan kita hak zahir je.
daripada segi kefahaman agama ni kena jaga juga. Jadi tengok. Nabi kata ittabi'us sawadal a'zam. Turut olehmu, ikut olehmu akan majoriti yang banyak. Sawadal a'zam kalau nak kira sebenarnya sawad ni hitam, a'zam ni besar. Besar gerombolannya hitam besar. Makna sini simbolik. Seumpama kita tengok gapo lebah. Lebah tu dia besar banyak hitam, nampak tak? Nak pergi pun gerung takut kan. Tapi cuba kalau dia seekor. Buat terti kita banyak-banyak. Tapi kalau dia banyak gerung. Soalan gitu. Mu ikut tengok ulama yang as-sawadul azam, makna majoriti ulama yang berpegang. Berpegang dengan suatu perkara tu, bab akidah tu. Bab fiqh tu. Kerana apa tu? Yadullah ma'al jamaah. Ini salah satu daripada hadis yang mutasyabihat. Yadullah dengan makna pertolongan Allah. Ma'al jamaah, sentiasa berserta dengan jamaah. Wa man syazza finnar. Siapa-siapa yang menyalahi jamaah, mana majoriti ulama ni syazza finnar, maka menyalahi dia pergi masuk neraka. Sebab tu kita tak boleh menyalahi ijma' ulama. Kerana ada perintah daripada Nabi SAW supaya kita tetap di dalam ijma' ulama. Baik, dah jelas dah maknanya. Makna apa? Tadi makna mi'raj itu ialah suatu alat. Suatu alat iaitu tangga lah. Pada luahnya tangga. Tapi sini dengan makna khusus, iaitu yang digunakan. Satu alat yang digunakan khusus oleh Nabi SAW untuk naik daripada bumi menuju ke atas langit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala dalam surah An-Najm, boleh tengok balik sendiri. Dalam surah daripada apa? Ayat 1 hingga ke ayat 18. Tengok dalam surah An-Najm. Baik. Naik tu naik ke langit. Naik ke langit, masalah naik ke langit. Yang ni timbul kemuskilan kita. Naik ke langit. Ni timbul kemuskilan kita. Banyak dalam hadis-hadis yang disebut Nabi naik tu jumpa Tuhan. Jumpa di mana? Naik kata siapa kepada mana? Siapa kepada Baitul Ma'mur. Lepas tu siapa pula Sidratul Muntaha. Siapa pula ke Mustawa. Cerita dia ambil semaya. Sehingga kan setengah-tengah firqah tu, dia panggil firqah lah, kita sebut firqah. Yang berdalil dengan cerita Isra' Mi'rajnya, iaitu apa? Tuhan duduk langit. Menguatkan pula zon dia, sengka dia, bukan yakin, sengka. Menguatkan pula dengan ayat Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kuat dengan ayat tu pula. Baik, kalau kita tengok balik masalah istawa ni. Dah, baik, kita tengok balik. Cuba buka dalam kitab Pengingatan Muslim. Kita jauhi je. Dah. Dia sebut ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hak begini bunyi dia. Atadruna aina tazhabu hazihi syamsu iza gharabat? Apakah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu? Aina tazhabu? Mana perginya matahari itu? Hazihi syamsi, ini matahari ni. Iza gharabat, apabila dia tenggelam. Ni satu hadis Nabi tanya kepada sahabat yang ulama impun dalam kitab Sawi, Akidah An-Nasafiyah. Sebut hadis ni, sebut, iaitu hadis yang didatangkan nak cerita tentang alamatus sughra. Tentang mana? Tentang alamat-alamat nak berlaku kiamat. Salah satu dia apa? Matahari naik ke belah barat. Nampak tak? Jadi tanya sahabat, Nabi SAW tanya sahabat, mu tahu tak? Ni matahari ni tenggelam dia gimana? Maka sahabat tanya, sahabat jawab, qalu Allahu wa rasulu a'lam. Bermula Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maknanya sahabat ayat tak tahulah, mula-mula gitu dah. Qala, yakni berkata Nabi SAW, innaha tazhabu ila mustaqarriha tahta al-arsy. Sesungguhnya dia pergi ni tepat laluan dia di bawah arah. Di bawah arasy. Dah.
fatakhiru sajidatan fala tazalu kadzalik hatta yuqala laha irtafi'i warji'i min haitsu ji'ta fatusbihu tali'atan min matla'iha wa hakadha kullu yawmin fa idza arada Allahu an yutli'aha min magharibiha hasabaha fataqulu ya rabbi inna masiri ba'idun fayaqulu laha atli'i min haitsu gharabti atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa dekat nak kiamat, dalam hadis ni cerita, hari-hari matahari dia tergelam ni dia gimana? Dalam hadis ni Nabi cerita, dia duduk di laluan dia di bawah arah. Dia duduk di bawah arah. Maknanya tergelam dia ni, dia pergi duduk bawah arah. Kalau tengok dalam ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kalau fikirnya arah duduk atas langit. Tapi kalau dalam hadis ni arah duduk dah bawah bumi ni. Bawah bumi. Bab dia ayat tergelam. Matahari tergelam pergi duduk bawah arah. Mana arah bawah bumi pula dalam hadis ni? Kalau tengok ayat Quran tu, arah di atas langit. Fatakhirru sajidatan, maka sentiasalah dia sujud. Fala tazalu, tak akak-akak dah. Ya, dia ada diri dia, matahari ni, dia ada kepala, dia ada kaki tangan dia. Dia serupa kita, makhluk tu juga. Jisim berjiring. Hak wajib mengambil tepat. Kadzalika, siapalah demikian itu. Hatta yuqala laha, sehingga dikata baginya, irtafi'i, akak, warji'i, kembali kamu, min haitsu ji'ta, kembali pada tempatmu, mu mari ikut mana? Mu mari daripada mana? Matahari mari pada mana? Mari pada timur. Mu pergi naik balik ke timur. Pergi naik balik ke timur. Fatusbihu tali'atan min matla'iha, berpagi-pagilah dia. Berpagi-pagi dia timbul daripada tempat timbul dia. Mana? Sebelah timur tu. Pagilah. Pagi-pagi timbul. Wa hakadha kullu yamin. Lagu itulah sama-sama tiap-tiap hari. Fa iza aradallah, maka apabila Allah Taala berkehendak, ayyutli'aha min magharibiha, mengeluarkan daripada sebelah pihak baratnya, hasabaha fatakulu ya rabbi, maka mengira-ngira dia kata ke Tuhan, kata gua nak kecek Tuhan, ya rabbi inna masiri ba'idun. Esok-esok bila nak kiamatnya, Tuhan kata naiklah kau mari mana? Kau belah timur. Dia ayat Tuhan ke mana? Ya Rabbi inna masiri ba'idun. Wahai Tuhanku, tempat aku duk terbit sama timur ni jauh lah. Jauh. Dia kata jauh. Mana matahari duk jalan sama ni? Ikut mustaqarrilah ni, ikut laluan dia ni. Mana lepas pada dia sujud bawah arah ni, dia nak naik pula, dia nak jalan jauh ni. Siapalah nak kiamat ni Tuhan perintah dia. Balik semula tempat dia timur tu. Dia kata kena, iya Rabbi inna masiri ba'idun, wahai Tuhan, tempat aku timbul tu jauh lah. Fayaqulu laha, maka Tuhan pun berfirman kepadanya, atli'i min haitsu gharabti, timbullah mu, ikutmu tergelam mana? Ikut tergelam barat, mu timbul ikut tergelam barat. Tuhan wi izin ke dia. Untuk timbul belah barat tu. Hak tu dia timbul belah barat tu. Tuhan izin dia timbul belah barat. Jadinya kalau kita faham ikut hadis ni, dia sujud bawah arah, dia timbul, maknanya tergelam. Kalau faham ikut hadis ni dengan akal kita bodoh ni, arah duduk dekat dengan sebelah barat. Tengok ayat Quran, arah duduk atas langit. Tengok. Sebab tu benda ni Allah panggil apa? Masalah ni dipanggil mutasyabihat belaka. Bila mutasyabihat, sebab tu lah bila mutasyabihat kita tak boleh nak pakar.
Tak boleh nak pakai hak mutasyabihat ni. Apa? Salah satu takrif Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nak kenal, nak tahu salah satu Ahlussunnah wal Jamaah bila dikata Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu apa? Tak berhujah dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Kerana apa? Ayat-ayat mutasyabihat ni ma yuzannu dalilan wa laisa bidalilin. Benda yang disengka saja sebagai dalil, dia bukan dalil. Seolah guana. Seolah fanta morgana. Fanta guana. Hak kita duduk tengah panas, tengah jalan, kita tengok daripada jauh supaya air. Awang-awang kita tengok saja, oh air kita lapar. Oh air kita pergi dekat tak ada. Pergi dekat tak ada. Duduk pada pasir lagu tu tak. Nah, nampak je awang-awang? Ada. Air tu air, kita ingat air dah. Kita tak ada. Ha tu mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Nas-nas mutasyabihat ni. Kita tengok sekali supaya dalil dah. Walha ma yuzannu dalilan. Itu barang yang disangka sebagai dalil. Walaisa bidalil. Dia bukan dalil. Lepas tu mana ayat-ayat mutasyabihat ni? Kalau ulama-ulama dulu amiru kama ja'ah. Kami lalu saja kami berimeh. Baca lalu berimeh tak faham. Tak cara. Tapi mari akhir zaman ni ia timbul satu firqah, satu puak hak berhujah dengan ayat-ayat mutasyabihat, jadi menimbulkan kekeliruan akidah pada orang awam. Yang ni bahaya ni. Habaq tu kita kena mengaji sungguh-sungguh bab akidah ni. Kena dulu beza benda coding dengan benda baru. Bila kalau kita tak kenal benda baru, benda coding, memang kita akan terikut. Jadi akidah kita tidak berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana apa? Ahlussunnah wal Jamaah tidak berhujah dengan ayat-ayat mutasyabihat. Hanya saja beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat sebagaimana yang didatangkan. Baik. Masalah pula. Masalah tentang yang terbit jadinya salah satu isu. Orang kata hak tak berkesudahan dalam perkara ni, iaitu berpunca daripada satu hadis yang mengatakan wahwa fil mustawa. Wahwa fil mustawa. Ada hadis yang mengatakan dia padahal dia di mustawa. Dia tu di situ siapa dia? Ni dia panggil silap i'rab ni, dia panggil silap i'rab. Pada kisah Nabi SAW di mi'rajkan tu ada yang menyatakan hadis faraji'tu ila rabbi, maka aku berulang-ulang kembali kepada Tuhanku. Kembali itu bukan kembali berhadap kepada Tuhan, bukan kata kembali kepada Tuhan tu sebagaimana saya kembali mari duduk sini, duduk tepat lagu ni, apa tak kembali dak? Faraja'tu ila rabbi tu mana? Faraja'tu ila makanin. Dengan makna aku kembali kepada tempat aku berjumpa Tuhan aku. Tu makna dia. Kembali kepada tempat yang di mana aku berjumpa Tuhanku. Bukan makna Tuhan duduk situ. Ni salah i'rab, dia panggil salah i'rab. Sebab hal di situ bukan hal di situ, domain situ, gua situ bukan kembali kepada Allah SWT. Cuba kalau kita ngaji bab hal ni mana? Tentang hal ni panggil kalau ngaji hal ni isim apa? Sebab apa? Muntaha isim makan, nama tepat. Mustawi nama tepat. Muntaha apa? Sidratul Muntaha. Apa dia Sidratul Muntaha? Nama kalau balik Melayu Arab ayat Sidratul Muntaha. Apa dia? Sidrah ni apa sidrah? Pokok ke apa? Pokok bidara. Tu Sidratul Muntaha ni pokok bidara. Apa dah? Di atas langit tu ada Sidratul Muntaha, pokok bidara tu nama Sidratul Muntaha. Dan Baitul Ma'mur ni tempat malaikat duduk tawaf. Mustawa naik hak tinggi lagi pada Sidratul Muntaha tu. Hak tu tempat mustawa tu, tempat hak ngesuk. Nama tempat belaka tu. Nama tempat belaka. Nama tempat belaka. Nama tempat ni apa dia panggil? Nama tempat ni menunjukkan pada waktu terjadi suatu perbuatan atau menunjuk pada tempat tu terjadi suatu perkara perbuatan. Nama tempat ni. Mana bila kata nama tempat ni, nama tempat ni iaitu mana? Ialah bagi zat yang baru menempati, mendudukinya. Bila sebut kata nama tempat macam ni, masjid nama tempat. Siapa dia duduk sini?
Tuhan kau kita sebut, kita budak kecek. Masjid ni iaitu buyutun min baitillah. Iaitu beberapa rumah daripada rumah-rumah Allah dikata juga. Bapa dia kata masjid rumah Allah. Adakah Allah duduk dalam masjid? Tak. Itu dia panggil idafah li tashrif, kerana nak memuliakan. Tengok sebut dalam Quran kata hazihi naqatullah, ini unta Allah. Bapa disandarkan unta tu kepada Allah. Hazihi naqatullah, adakah unta ni terbit daripada zat Allah, mari daripada zat Allah, Allah Taala melahirkan dia? Tak. Itu dipanggil idafah, sandar kerana memuliakan. Kerana unta tu terbit, mukjizat Nabi Soleh terbit daripada batu, maka disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Dipanggil tasyrif. Nah, dah tengok dikatakan Isa tu ruhullah. Adakah Isa tu anak Allah sebagaimana iktikad Yahudi Nasara? Kita iktikad lagu tu ke? Isa tu anak Allah? Tak. Disandarkan Isa tu kepada roh Allah kerana memuliakan dia. Dipanggil idafah li tasyrif. Sandarkan ada roh tu kepada Isa tu kepada roh Allah, ada sebagai roh Allah tu kerana memuliakan. Bukan dengan makna Isa terbit daripada diri Allah, zat Allah dah. Kerana Isa tu makhluk yang dijadikan, yang ada awal ada akhir. Allah ni zat yang qadim. Apa di mana qadim? Mala awalalah. Barang perkara tak ada awal dia. Dan salah satu itikad kita Ahlussunnah wal Jamaah, wujud Allah tak perlu pada tempat. Kenapa? Wujud yang perlu pada tempat ini iaitu baharu. Berjising berjiring. Ya, berjising berjiring. Ia salah daripada mana? Daripada mengembalikan domain itu. Domain itu kepada Allah. Wahwa fil mustawa, makna wahwa di situ iaitu Allah di mustawa. Wahala bukan Allah. Siapa biasa mengaji kitab Jurmiyah disebut apa dia? Hal. Apa dia? Hal. Fi itu dia takluk masuh jadi hal. Hal ni apa dia kata? Al-hal wa ismul mansub, iaitu isim yang dibari hatah. Al-mufassiru liman bahama minal hayat, yang nak mentafsirkan, nak menceritakan daripada hayat kelakuan. Seperti misal, tengok contoh, kita tengok misal ulama buat musuh, buat misal satu, jaa zaidun raqiban, ada ataupun laqitu Abdullah raqiban, aku bertemu dengan hamba Allah raqiban, hal keadaan aku berkenderaan. Satu, dia kadang-kadang ha tu boleh kembalikan kepada fa'il. Kadang-kadang ha tu kena kembalikan kepada maf'ul. Kadang-kadang ha tu boleh kembalikan kepada fa'il dan juga maf'ul. Contoh misal yang pertama je dah. Laqitu Abdullah, bertemu aku akan hamba Allah. Mana? Raqiban, hal keadaan aku berkenderaan. Satu. Yang keduanya dah, raqibtu farasa musrajan, aku naik kuda hal keadaan kuda tu berpelana ke aku berpelana. Raqibtu farasa musrajan, aku naik kuda hal keadaan kuda berpelana ke aku yang pakai pelana. Kalau kata raqibtu farasa, ada musrajan, hal keadaan aku berpelana, rasak mana? Makna tu rasak. Musrajan tu kalau kita kembalikan kepada fa'il, rasak. Aku naik kuda hal keadaan aku berpelana, rasak. Rasak mana tu? Musrajan tu kalau kita kembali kepada fa'il. Sebab itulah ada hal itu dikembalikan kepada mana? Raqibtul farasa. Nah, musrajan, aku naik kuda hal keadaan kuda itu yang berpelana. Nampak? Kembali kepada apa? Hal itu dikembalikan kepada maf'ul. Kadang-kadang hal itu dikembalikan kepada maf'ul. Kadang-kadang hal itu dikembalikan kepada fa'il.
Kadang-kadang boleh juga dikembalikan kepada fa'il dan juga maf'ul. Seperti misal laqitu Abdullah rakiban. Aku bertemu dengan Abdullah hal keadaan aku berkendera, boleh juga. Hal keadaan Abdullah berkendera, boleh juga. Sah. Tapi di sini tak boleh. Ada. Di sini tak boleh kita nak kembalikan hal itu kepada Allah. Hal keadaan Allah itu di mustawa tak boleh. Lepas tu kita nak buat hal siapa? Hal bagi Nabi SAW. Nampak tak? Wahwa fil mustawa. Hal keadaan dia, wahwa. Domain di situ, siapa? Nak merujuk pada? Nak merujuk pada Allah ke? Nak merujuk pada Nabi SAW? Kalau rujuk pada Allah, rosak makna. Kena rujuk, kena kembali. Hal di situ kena buat hal kepada Nabi SAW. Hal keadaan ya Nabi itu di mustawa. Mana apa? Nabi itu duduk di mustawa. Mana Allah bukan duduk di mustawa. Seperti mana kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala juga esok. Kita dalam syurga ke Allah dalam syurga? Kita dalam syurga, Allah bukan dalam syurga. Kita esok dapat lihat Allah belakang. Kita dalam syurga bukan Allah dalam syurga. Hal keadaan kita dalam syurga bukan Allah dalam syurga. Allah tak ambil tempat, Allah tak ambil lapis. Allah bukan di langit, Allah bukan di bawah bumi, Allah bukan di kiri, bukan di kanan. Bukan belakang. Allah tu mana? Allah tu apa yang terfikir di akalan kita dapat memikirkan. Itu bukan. Al-'azzu 'anil idraki idrakun, lemah daripada memikirkan, itulah pendapat. Kalau kita fikir dapat, itu bukan pendapat. Allah ni perkara zat yang tak boleh dipikirkan, hanya boleh dikenali melalui sifat. Dah melalui sifat. Sebab tu dia kata dah nas yang mukamak sekali, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tu tiada suatu pun yang seumpamanya. Tak ada satu pun yang seumpamanya. Maknanya apa? Zat Tuhan tak ada satu pun seumpama satu, tak ada pun. Dan zat suatu pun tak ada seumpama zat Tuhan. Mana Tuhan ni tak ada bandingnya. Tak ada bandingnya serupa kita. Kalau kata duduk di atas arah, alam. Duduk di atas langit, alam. Alam belaka tu. Ambil manfaat. Sebab Tuhan, Allah ialah Tuhan. Sebut kata Tuhan ni mesti kena ada 4 makna. Pertama sekali wajibal wujud. Wajib wujud. Sungguh wujud sungguh. Kita wujud juga tapi wujud kita bukan sungguh. Wujud kita ni aridi, mendatangi. Wujud kita daripada tak ada kepada ada. Wujud Tuhan hakiki mutlak. Tidak ada permulaan, tak ada kesudahan. Tuhan juga dikatakan wajibal ma'bud, hak wajib disembah. Haram tak sembah, dosa tak sembah. Tuhan juga dikatakan al-mustaghniyan an kulli masiwah. Tuhan ini terkaya daripada tiap-tiap yang kaya dengan mana apa. Tuhan ini lepas daripada makhluk, tak berhajat dengan makhluk. Kalau kata Tuhan duduk atas arah dengan berdalih Isra' Mi'raj, duduk atas langit, makna Tuhan tak lepas dengan apa? Dengan makhluk. Tuhan tak lepas dengan makhluk. Sedangkan dia al-mustaghniyan an kulli masiwah, lepas dia daripada tiap-tiap barang zat yang selain daripada zat dia. Tiba-tiba kita kata Tuhan duduk atas arah dengan berdalih ayat-ayat mutasyabihat. Tak ada lah mana kaya tu. Apa? Berhajat kepada tempat. Berhajat pada tempat ni baru lemah. Yang keempatnya ada al-mustaqirun ilaihi kullu ma'adah. Berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap baru. Mana apa? Kita semua tak lepas dengan Tuhan. Sesaat pun tak lepas dengan Tuhan. Tiap-tiap benda baru ni berhajat pada Tuhan belaka. Sesaat tak lepas. Nak bergedik butir mata sebutir pun berkehendak pada Tuhan. Nak bergerak jari semetar pun berkehendak pada Tuhan. Tak lepas. Itu yang dikatakan Allahus Samad. Baik, kita tengok sikit dalam kisah ni sebelum saya habiskan tutup dah. Ni masalah, beberapa masalah yang disebut oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada wa makna qaulu malikil istawa ma'lumun anna ukulana dallasna ala anna al-istawa'an al-la'iqa billahi huwal istila'u dunal istiqrari wal julusi li'annahuma min sifatil ajsami
Wa qawluhu wal kaifu majhulun. Wa ma'nahu anna dzatallahi la tusafu bil ahwal muta'aqqalati wal hayati wal jisiyah minat tarabbu'i wa nahwihi wal imanu bihi wajibun liwurudihi fil kitab wa su'alu anhu bid'atun li'annahu lam tajril adatu bisu'ali anhu minas salafi bal yufawwiduna ma'rifatahu ala tahqiqi ila Allah. Maksudnya dan makna perkataan Imam Malik istawa maklum itu ialah apa dia? Akal-akal kita menunjuk ia akan kita atas bahawasanya istawa Allah Ta'ala yang layak dengan Allah, iaitu merentah. Kata Imam Malik. Kata Imam Malik, istawa tu maklum tu ialah akal-akal kita menunjuk ia akan kita atas bahawasanya istawa yang layak dengan Allah, iaitu makna istawa yang layak dengan Allah tu. Istawa alal arsy tu makna dia apa? Iaitu merentah, bukanlah tetap, dan duduk bukan tetap. Kerana kedua-duanya mana duduk dan tetap tu, iaitu apa? Daripada sifat bagi jising-jising. Tu kata Imam Malik. Duduk dan tetap tu ialah sifat daripada yang berjising. Hak boleh belah bagi. Kalau sebut kata jising ni hak boleh belah bagi. Kalau jirim ni halus lagi, tak boleh belah bagi. Tapi wajib ambil lapai juga. Tu. Dan katanya kaifiat itu dijahilkan dia. Mana kaifiat mana? Kaifiat istawa tu dijahilkan, tak diketahui maknanya. Sungguhnya zat Allah tidak disifatkan dia dengan kelakuan-kelakuan yang didapatkan dengan akal dan rupa yang didapatkan dengan panca indera yang zahir daripada bersila dan umpamanya, daripada bersila dan umpamanya, dan bermula beriman dengannya itu wajib kerana datangnya dalam Quran, dan soal daripadanya itu bid'ah. Soal daripada perkara istawa itu bid'ah. Beriman dengan ayat Quran itu ada wajib. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut gitu. Ini nak tunjuk kata apa? Nak tunjuk mana? Ulama-ulama dulu tentang ayat mutasyabihat ni, mereka itu sepakat. Tak ada khilaf di antara ulama salah dan ulama mutaakhirin ni sepakat berlaku takwil. Cuma apa? Ulama salah dulu dia takwil akan takwil ijmal. Apa takwil ijmal? Amiru kama ja'a tu. Kami lalukan saja. Kami lalukan saja. Mana apa? Apa ayat-ayat manusia kami lalu baca saja. Tapi makna dia az-zahiru laisa bil muradi. Makna yang zahir itu bukanlah makna sebenar yang dikehendaki. Sebagaimana hak segera kita faham. Guana sebut kata istawa, sebut kata duduk. Duduk apa? Supaya kita duduk. Bukan. Makna dijahilkan. Dijahilkan makna dia. Sebab apa kalau kita nak kata gitu? Allah duduk atas arah. Atas hak kita faham tu atas makhluk. Kalau kita faham. Supaya tengok. Kapek atas seming. Ada? Kapek atas seming. Meja atas kapek. Ni. Mikrofon atas meja. Lepas tu, kita siling atas. Ambo atas siling. Lepas tu siling atas, bumbung atas siling. Lepas tu, cicak. Cicak mana? Cicak atas siling. Cicak atas siling ke bawah siling? Cicak. Bawah siling ke atas siling? Boleh ibarat dua tak? Nak ayat atas siling pun boleh. Sebab nisbah dia daripada kita. Kalau nisbah dia di bawah siling tu, dia duk tepek di siling ayat bawah siling. Kalau nisbah dia di atas kita, boleh ayat dia di atas siling. Mana boleh pergi mari? Apa? Buat apa? Kalau yang kita faham atas arah tu, atas hak supaya kita faham ni tak selesai. Makna bertindih-tindih. Mana apa? Atas arah, atas Allah tu ada benda lagi. Tak sudah. Jadi faham mana? Atas yang Allah Ta'ala sebut tu bukan atas makhluk. Bukan atas yang makhluk segera kita faham. Lepas tu hakikat dia mana? Serah ke Tuhan. Tapi apa kita segera faham tu bukan. Hakikat dia serah pada Tuhan. Apa kita faham segera faham tu bukan makna sebenar yang dikehendaki. Itu dia panggil apa? Takwil ijmali.
takwil ijmali dia panggil. Hakikat serah pada Tuhan. Tapi makna zahir itu bukan murad sebenar yang dikehendaki. Amiru kama jaa. Kami lalu saja kami beriman. Tak kecek banyak, tak saya takwil. Jangan masuk mendalami takwil tentang mutasyabihat. Bawa pada sesak kalau tak cukup alat. Serah kepada ahli dia. Imam Ghazali ayat 7. Salah satu dia, orang awam ni bila berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, wajib kena diamkan diri, jangan bicara, serah kepada ahli dia. Yang kedua, ulama-ulama mutaakhirin, iaitu mentakwilkan dengan takwil tafsili. Atas arah dimaksudkan dengan mana apa? Iaitu memerintah. Tuhan memerintah sehingga ke aras. Panjanglah cerita dia. Itu takwil mana? Takwil tafsili. Dengan makna duduk atas arah, iaitu dengan makna memerintah sehingga ke arah. Sesuai tak? Kalau pakai makna memerintah sehingga ke arah, ya sesuai. Kena sangat dengan kekuasaan dia. Kalau duduk atas arah, tak sesuai. Kenapa? Arah tu makhluk baru. Arah tu baru makhluk. Arah tu baru makhluk. Cuba sebut dalam kitab ni. Kitab Tazkiratu Zawil Hijab. Fi tafsiri qaulihi ta'ala Ar-Rahman 'ala arstawa. Dalam ni ada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, ada innallaha khalaqal arsy. Sesungguhnya Allah Taala menjadikan arah tu izharan liqudratihi. Kerana apa? Kerana nak menzahirkan kekuasaan. Allah Taala dia buat arah tu bukan nak duduk atas, kerana menzahirkan kekuasaan dia. Wala makanan li zati, okeylah tempat untuk meluluhkan zat dia duduk dak. Kata Sayyidina Ali, Allah Taala buat arah tu bukanlah dia nak duduk di arah tu. Kenapa? Sebelum dia buat arah, dia duduk mana? Arah tu baru buat. Tuhan ada dulu. Sebelum daripada buat arah, Tuhan duduk mana? Panjang cerita dia. Duduk mana? Dia duduk mustawa. Mustawa pun tak ada lagi. Tak ada. Sebab tu kata salah besar kalau kita kata Tuhan duduk atas arah tokoh-tokoh supaya kita duduk. Makna ambil ruangan dan tempat. Tu kata Sayyidina Ali dah. Kana Allah wala makanan fa khalaqal 'arsya wal kursiyya walam yahtaj ila makanin wa huwa ba'da khalqil makanin kama kana qabla khalqihi. Maksudnya adalah Allah Taala dan tiada tempat, maka mencipta ia Allah akan aras dan kursi dan tidak berhajat kepada tempat, dan ia kemudian daripada mencipta tempat seperti ada ia sebelum menciptanya. Seperti itu. Yang mana apa? Tak berhajat. Sebelum dia buat arah. Sebelum dia buat kursi, tak ada kursi arah tu. Ya, dia lagu tu tak berhajat kepada makhluk dia. Dia buat kursi, buat arah pun dia tak berhajat. Nak duduk ke? Ada. Nak cokoh ke? Tak ada. Dengan makna annallaha mustawin 'alal 'arsy wa anna istiwa'ahu laisa bistiqrarin wala mulasaqatin li'anna al-istiqrara wal mulasaqata sifatul ajsamil makhluqati wa rabbu qadimun azaliyyun la yajuzu 'alaihi taghyiru wal tabdilu wala intiqalu wala tahriku. Falau annal murada bil istiwa'i al istiqraru wal mulasaqatu la adda ila taghyiri rabbi wa intiqalihi min halin ila halin wa hadha muhalun fi haqqil qadim. Apa maksudnya kata ulama dari kitab ni? Iaitu kata Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi katanya, iaitu maksudnya bahawa Allah Ta'ala itu istiwa di atas aras, dan istiwanya itu bukan dengan makna istiqrar, apa makna tetap, bukan. Supaya duduk atas kursi tetap ni, bukan. Bukan makna berdepek tak juga menyangging, bukan. Pokok cik duduk kat dia tu berdepek lagu tu, bukan. Duduk dinding berdepek, bukan. Bukan. Bukan lagu tu. Bukan berdepek, bukan tetap. Mana istiwa tu. Kata Abu Isa Asy-Syirazi. Kerana bahasanya istiqrar dan berdepek itu sifat segala jisim yang baru. Sifat segala jisim yang baru yang segera difahami.
Dan Tuhan itu qadim, lagi awal, tidak dan tukar ganti dan tidak berpindah dan bergerak. Makna apa? Wajib Tuhan itu tidak berubah. Mustahil Tuhan itu berubah-ubah gimari, mustahil belaka. Maka jikalau murak dengan istawa itu, istiqrar dan berdepek, niscaya membawa kepada berubah Tuhan dan berpindahnya daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan. Supaya makhluk lah Tuhan ni berubah-ubah. Supaya alam lah. Alam ni sifat dia kan mutaghayyirun, berubah-ubah. Nah, tengok kita ni apa panggil alam? Daripada kita beranak dulu kita kecil. Lah ni berubah tak? Berubah kepada besar. Tu sebab tu kita dipanggil alam. Dulu kita beranak rambut hitam, lah ni putih. Berubah. Tu alam belaka. Lepas tu Tuhan lagu tu kau berubah-ubah. Daripada atas ke bawah. Daripada bawah ke atas. Daripada tinggi, naik turun. Tu sifat makhluk belaka tak layak. Tu dia panggil mutasyabihat belaka dah. Dan ini mustahil pada hak Allah Taala. Kalau istawa tu dengan makna istiqrar dan dengan makna julus wa qa'ada wa tarabba, duduk sila, dan juga duduk cokong dan sebagainya, itu semua mustahil pada hak Allah Taala yang qadim, makna yang azali, tidak ada permulaan tu. Ini perkataan ulama ni kalau nak ambil banyak dah kita bawa ni, tapi sekadar tu dulu pembicaraan kita, cumanya khulasahnya, kesimpulannya nak buat kesimpulan lah sedikit. Tanda-tanda. Kalau orang kata tanya kita, tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah, mana kita nak kenal tanda-tanda orang ni dia berakidah ahli sunnah wal jamaah? Khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi, husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah. Dua perkara tiada suatu kebaikan yang di atasnya. Pertama iaitu apa? Husnul zanni billah, bersangka baik dengan Allah. Pertama sekali. Salah satu kata kita nak bersangka baik dengan Tuhan mana? Jangan kita bersangka Tuhan itu bersifat sebagaimana sifat makhluk. Kalau kita bersangka Tuhan itu sebagaimana sifat makhluk, kita tak ada sangka baik kepada Allah Taala. Salah satu bersangka baik kepada Tuhan itu iaitu jangan kita bersangka Tuhan ni bergiam-giam seperti mana makhluk. Dua perkara. Tak ada dah. Perkara yang lebih baik pertama sekali, iaitu apa? Husnul zanni billahi ta'ala, bersangka baik dengan Allah Taala. Dan keduanya mana? Wa husnul zanni bi ibadillah, bersangka baik. Yang kedua bersangka baik dengan hamba-hamba Allah. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri, dua perkara yang tidak adalah kejahatan yang mengatasinya. Dua perkara ni tak ada dah. Hak ni paling jahat sekali. Tak ada dua. Nak ayat mana kalau orang tu minum arak, jahat dah. Orang tu bunuh orang, jahat dah. Tapi tak boleh lawan lagi. Dengan kejahatan hak lagu ni. Gapo dia tu? Su'uzanni billah, jahat sangka kepada Allah. Jahat sangka kepada Allah. Itu sejahat-jahat manusia. Kalau nak banding, nak banding minum arak dengan berzina, kita tengok kalau orang kata Allah mengata ni jahat. Mengata ni jahat. Kalau kita tengok orang makan dadah mana? Jahat mengata ni curi rumah. Jahat tu. Tapi tak boleh lawan lagi dengan seorang yang mana? Su'uzanni billah. Orang yang jahat sangka kepada Allah. Jahat sangka kepada Allah mana? Duk sangka Tuhan ni supaya makhluk. Dipanggil jahat sangka tu. Tuhan ni begini, Tuhan begini. Berbagai-bagai sifat makhluk yang dibangsa kepada Tuhan. Itu dipanggil jahat. Jahat sangka kepada Tuhan. Jahat adab dengan Tuhan. Lepas tu yang keduanya, wasu'uzanni bi'ibadillahi ta'ala, dan bersangka jahat kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Itulah kejahatan hak tak boleh mengatasi. Banyak kejahatan, tapi hak ni kejahatan hak dalam hadis Nabi sebut. Dua perkara ni. Sekadar tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang lemah kurang tu daripada kelemahan dan kejahilan sendiri. Apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala. Kecek adat lagi itulah. Kecek adat apa hak lemah kurang tu daripada diri hamba. Tapi hakikat buruk baik tu mari Tuhan belaka. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Dalam perkara iman tu kita wajib beriktikad. Maksudnya
kullum minallahi ta'ala azza wa jalla. Antuk minum biqadari, berimeh dengan ketetapan Allah. Iaitu baik buruk tu semua ketentuan Allah belaka. Tapi secara beradabnya ada hak jahat kita jangan bangsa kepada Tuhan. Bangsa kepada diri kita. Walaupun hakikat tu mari Tuhan. Nampak tak? Walaupun hakikat kejahatan tu mari Tuhan, tapi jalan adab kita tak boleh royak kejahatan tu kepada Tuhan. Kena bangsa kepada diri kita jalan adabnya. Kalau kita bangsa kepada Tuhan kejahatan tu betul. Betul, hakikat betul. Tapi pada syariat salah. Kenapa? Mujahadah kita. Maka perbuatan dihukumkan haram yang boleh membawa kepada binasa iman kita. Sekadar dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil